Salam dan hai kepada semua pencatur. Okey, hari ini kita nak tengok satu game bersejarah antara GM Anan menentang GM Michael Tal. Ini satu-satunya game yang dimainkan antara dua orang ini. Okey, mari kita tengok kat sini. Tal bermain sebagai putih menentang Anan yang bermain sebagai hitam. Tal mulakan dengan pawn ke C4. Kita ada English opening. Dibalas dengan C5, variasi symmetrical. Dan seterusnya, knight F3, knight C6, knight C3 dan kat sini Anan mainkan knight pergi ke D4. Ini sebenarnya merupakan satu move yang jarang dimainkan, tapi kat sini Anan terus pergi ke situ. Okey, Tal balas dengan pawn pergi ke E3 serang knight dan kita ada pertukaran knight di seawal move ataupun gerakan keempat dengan knight makan knight F3, queen makan knight F3 dan G6 kat sini. B3, bishop ke G7, duduk di diagonal yang cantik kat situ, menghala ke rook, dan disebabkan itu Tal pun letakkan dia punya bishop ke B2. Seterusnya kita ada pawn ke D6, pawn ke G3, rook ke B8, bishop ke G2, dan kat sini Anan memilih untuk meletakkan knight dia di H6, bukannya di F6. Sebab apa? Sebab kat sini, kalau dia letakkan knight dia di F6, mungkin ada sesuatu serangan bahaya yang boleh dibuat oleh Tal dengan gerakan knight pergi ke D5. Kenapa ini bahaya? Sebab knight ni duduk di satu tempat yang bagus dan dia memberi tekanan, membuat satu tekanan di sebelah sini. Jadi di awal game lagi mungkin Anan akan berada dalam tekanan lah sebab diserang sedikit kat situ. Jadi dia tak nak benda ni berlaku, dia gerakkan knight dia pergi ke H6. Tapi bukan tu je, dia pun ada satu lagi idea dengan gerakan bishop ke G4. Dia nak cuba serang queen Tal yang telah keluar awal permainan. Okey, jadi sebab itulah kat sini, selepas itu Tal gerakkan queen dia balik ke D1 balik. Kita ada castling 0-0 oleh hitam dan 0-0 castling oleh putih juga. Seterusnya, bishop pergi ke D7. Kita ada pawn ke A4 sebab tak bagi pawn hitam untuk tolak ke B5. Jadi kat sini, bishop ke C6 dimainkan. Cuba untuk membuat pertukaran bishop sebab bishop ni best. Jadi kat sini, kita ada pawn ke D4. Bishop makan bishop G2. King makan bishop G2 dan seterusnya rook pergi ke C8. Queen D3 dimainkan oleh Tal dan ada pertukaran pawn dengan pawn C makan pawn D4 dan pawn E makan pawn D4 dan knight pergi ke F5 kat sini dengan idea untuk makan pawn di D4. Jadi semestinya Tal tak nak, dia gerakkan pawn pergi ke D5, kita ada queen ke B6, nak makan pula pawn di B3 sambil-sambil keluar queen. Jadi kat sini Tal mainkan knight pergi ke D1, buka dan kawal pawn dengan cara macam ni lah. Kita ada bishop makan bishop di B2 dan knight makan bishop di B2 dan seterusnya pawn ke E5 dimainkan oleh Anan. Kat sini Tal makan pawn ni dengan pawn D makan pawn E6. Jangan terkejut, ini adalah gerakan istimewa. Dipanggil apa? Tulis dalam ruangan komen kat bawah. Pawn F makan pawn E6, rook A pergi ke D1. Korang dapat tengok kat sini dah ada file yang cantik dua ni. Jadi sebab itulah Tal gerakkan rook dia kat sini sebab nak letak tekanan lah dekat pawn-pawn yang sedikit tergantung kat tengah ni. Okey, kita ada rook pergi ke F6 dan kat sini mungkin ada antara korang yang terfikir kan, queen dan rook ni sedang serang pawn dekat D6, manakala queen dan juga knight kawal. Jadi apa kata kita halau dia punya knight hitam ni supaya kita dapat makan pawn di D6 ni secara percuma. Okey, macam mana nak halau? G4 boleh dimainkan. Tapi sebenarnya korang putih tak akan mendapat pawn D6 secara percuma sebab hitam boleh buat serangan balas yang bagus. Dia boleh gerakkan knight dia pergi ke H4 buat check dulu. Jadi king kena lari, contohnya ke G1. Dan selepas itu queen boleh pergi ke C6 dengan idea nak masuk ke G2 buat checkmate kat situ. Putih boleh defend dengan queen ke G3, tapi kat sini knight akan masuk ke F3 buat check, paksa king pergi ke H1 dan kita dapat tengok kat sini, king dah duduk dekat dalam garisan ataupun diagonal yang bahaya. Jadi kat sini mudah sahaja, hitam hanya perlukan main knight pergi ke D2 buat open check kat situ sambil knight tu serang rook dan selepas contohnya putih mainkan F3, sememangnya knight akan makan rook dan kat sini
hitam akan untung sikit lah. Sebab itulah selepas rook ke F6, knight tu Tal tak halau lah. Tal gerakkan rook dia pergi ke D2. Cuba lagi untuk tambah tekanan di atas pawn di D6 kat sini. Okey, kita ada pawn ke E5 oleh Anan. Queen D5 buat check dulu. King lari ke G7. Queen ke B5. Cuba untuk tukar queen tapi Anan tak nak kat sini. Dia larikan queen dia pergi ke C7. Kita ada pawn ke C5 dan kat sini semestinya kalau pawn D makan pawn C5 ini adalah blunder sebab rook boleh masuk ke D7 membuat fork serang king dan serang queen dan queen hitam akan matilah. Sebab itu selepas pawn ke C5, Anan makan pawn tu dengan queen makan pawn C5. Tapi kat sini Tal tak makan balik dia punya queen tu. Tal makan queen pergi makan pawn di B7 terlebih dahulu buat check. Jadi rook tutup ataupun block di C7 serang queen. Queen lari ke D5. Sekali lagi, cuba untuk tukar queen tapi sekali lagi juga Anan tak nak, dia larikan queen dia pergi ke B4 kat sini. Okey, permainan diteruskan dengan rook F pergi ke D1. Tengok 3 cantik kat situ. Sedang beratur nak serang pawn di D6. Kita ada rook ke C5 serang queen. Queen pergi ke A8 dan seterusnya queen makan pawn di B3. Knight pergi ke D3 serang rook. Rook ke C2. Cuba untuk membuat pertukaran rook, kita ada queen pergi ke E4, rook ke C4 serang queen, queen ke D5 buat pin kat situ, jadi Anan larikan queen dia pergi ke C3, kita ada rook pergi ke B2, cuba untuk masuk ke mana-mana tempat yang dia boleh masuk untuk membuat serangan ke atas king. Jadi kat sini rook pergi ke D4 dimainkan, Anan tak kisah pun, dia kata kau nak masuk, masuklah. Sebab apa? Sebab kat sini, okey, Tal mainkan rook pergi ke B7, check dia masuk. Dan Anan mainkan king pergi ke H6. Dia kata, oh selamat kat sini, no problem. Okey, seterusnya, queen lari ke B5 sambil-sambil kawal knight lah sebab ada 2 orang dah nak makan knight tu. Tapi kat sinilah GM Anan telah membuat satu gerakan yang sangat bagus. Okey, korang boleh pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan terbaik, gerakan kemenangan untuk hitam. Silakan. Untuk yang tak tahu pada masa game ni berlangsung, Anan masih lagi muda lah. Umur dia macam 19 ataupun 20-an, masih lagi remaja. Kalau korang tengok gambar dia kat sini, tengok muka baby face, suci, bersih, tak ada dosa lagi time ni. Rambut pun macam kepot. Dia muda dan time ni Tal adalah 3 tahun sebelum kematian dia. Dia dah di akhir career dia lah. Jadi sebab itu ini adalah satu-satu game yang kita boleh jumpa antara 2 orang legend ni. Okey, dah jumpa jawapan. Jawapannya ialah knight pergi ke E3, buat check, buat sacrifice bagi free knight. Okey, kenapa gerakan ni bagus? Kita tengok kat sini. Kalau pawn F pergi makan knight di E3 tu, kita ada queen pergi C2, buat serangan fork, serang king dan serang rook. Kat sini memang kalah. Kalau king lari ke G1, queen akan makan je rook tu, check. King terpaksa lari balik ke G2 dan kita ada queen F1, ini checkmate lah. Okey, kita kembali ke sini Queen C2 tadi check. Kalau king cuba lari keluar, king lari ke H3, tak jadi apa-apa juga sebab rook boleh buat gerakan bagus dengan pergi ke H4. Ini bagus sebab apa? Sebab kalau king makan rook di H4 tu, queen akan pergi makan pawn di H2, check. Dan lepas king lari ke G4, kita ada queen H5, ini checkmate. Manakala, kalaulah selepas rook check dekat H4 tu, kalau pawn yang makan rook sama je, ini akan checkmate dengan rook pergi F3, king lari G4, queen G2 checkmate juga. Jadi sebab itu knight E3 ni adalah gerakan yang bagus. Jadi apa yang Tal buat kat sini? Tal gerakkan, larikan dia punya king pergi ke G1 dan kita dapat tengok sebenarnya Anan boleh je nak makan rook jalan mudah, tak ada masalah, boleh untung dengan senang. Tapi kat sini Anan tak nak makan lagi, dia gerakkan queen dia pergi queen ke C2 terlebih dahulu, serang rook. Dan kat sini Tal larikan rook dia pergi ke F1 dan seterusnya rook makan knight percuma di D3. Bila knight tu dah hilang, barulah Tal resign dan menyerah kalah kat sini. Anan menang. Okey, kenapa? Kita dapat tengok kat sini. Kalau Tal cuba ambil baliklah knight dia, ini tak membuat apa-apa sebab selepas pawn F makan knight di E3 tu, rook akan makan rook F1, check, king terpaksa makan rook dan kita ada rook D1, ini checkmate dengan mudah lah. Sebab itu selepas dia rook makan knight di D3 tu, Tal telah resign dan menyerah kalah.